yang kelima. Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Gopeng. Pada tahun 2022, ekspor semiconductor dan lita bersepadu atau Integrated Circuit IC adalah sebanyak 345.28 bilion ringgit, di mana pecahan mengikut kategori chip dan kegunaannya adalah seperti berikut. 1. Semiconductor dan IC sebagai prosesor dan controllers bernilai 163.46 bilion ringgit atau 47.3% daripada jumlah ekspor semiconductor dan IC pada tahun 2022. Kedua, semiconductor dan IC untuk kegunaan lain termasuk aplikasi komunikasi tanpa wire seperti radio, televisyen, rangkaian selular, Wi-Fi, Bluetooth dan sistem satelit bernilai 131.49 bilion ringgit, iaitu 38.1%. Ketiga, semiconductor dan IC sebagai memory bernilai 39.3 bilion ringgit ataupun 11.4%. Dan keempat, semiconductor dan IC sebagai amplifier bernilai 11.03 bilion atau 3.2%. Manakala import bagi semiconductor dan IC bernilai 235.61 bilion ringgit pada tahun 2022. Dan pecahannya adalah seperti berikut. Pertama, semiconductor dan IC untuk kegunaan lain bernilai 96.97 bilion atau 41.2 bilion daripada jumlah import semiconductor dan IC pada tahun 2022. Kedua, semiconductor dan IC sebagai prosesor dan controller bernilai 93.61 bilion atau 39.7%. Semiconductor dan IC sebagai memory bernilai 43.49 bilion atau 18.4%. Dan semiconductor dan IC sebagai amplifier bernilai 1.54 bilion ringgit dan ataupun 0.7%. Malaysia mempunyai beberapa kelebihan utama yang meletakkannya sebagai peneraju dalam industri semiconductor di rantau ASEAN. Antaranya ialah Malaysia mempunyai pengalaman yang luas dalam pembuatan semiconductor sejak tahun 70-an sehingga sekarang, dan Malaysia mempunyai destinasi pelaburan kepada syarikat-syarikat semiconductor global terkemuka seperti Intel, Infineon, X-FAB, Texas Instruments dan TF-AMD. Dan untuk maklumat Gopeng, Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam rangkaian bekalan atau supply chain semiconductor global. Malaysia adalah salah satu daripada 10 negara yang pengeluar yang paling besar produk industri semiconductor dan elektronik. Dan juga Malaysia menyumbang 7% daripada perdagangan semiconductor dunia dan 24% perdagangan semiconductor Amerika Syarikat. Terima kasih Tuan Yang-di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sila soalan tambahan Yang Berhormat Gopeng. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang memberikan jawapan. Umumnya kita tahu bahawanya perkembangan yang terkini dan juga kesan daripada geopolitik, negara kita tidak boleh bebas daripada perang chip yang berlaku di dunia. Maka saya ingin bertanya dua soalan kepada Menteri bahawanya apakah usaha kerajaan dalam langkah untuk membantu syarikat-syarikat menambahkan kapasiti pengeluaran dan memperkenalkan produk baru bagi memenuhi segmen-segmen yang baru seperti kenderaan elektrik, pusat data dan peralatan perubatan. Keduanya adalah kita tahu bahawanya proses otomasi mampu mengurangkan risiko industri ini yang berintensifkan modal, malah memberikan sektor ini lebih berupaya dalam memenuhi permintaan semakin tinggi di pasaran global. Tetapi pembekal tahap 2 dan tahap 3 dia jarang berlaku peralihan kepada intensif tersebut
atas faktor kekurangan modal dan galakan daripada kerajaan. So maka soalan adalah bagaimanakah kerajaan bantu dalam sektor ini yang merupakan tahap 2 dan tahap 3 untuk beralih daripada teknologi optimasi. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Gopeng, terima kasih Yang di-Pertua. Soalan satu, sebenarnya keadaan geopolitik membantu membawa lebih banyak pelaburan ke Malaysia dan memang ini telah ternyata dalam sejak 2-3 tahun lalu dan akan terus menyaksikan lebih banyak pelaburan dalam sektor E&E. Soalan kedua ialah sebenarnya kerajaan perpaduan telah bersedia dan juga Kementerian MITI telah sedang menggubahkan New Industrial Master Plan ataupun pelan industri baru dan akan dibentangkan pada bulan September. Dalam pelan baru ini yang penting ialah kita perlu menyelesaikan isu moda melalui kerjasama di antara industri perbankan, bank dan juga dari segi industri-industri lain supaya membantu industri perbuatan. Industri kewangan kita biasanya dia tidak tidak fasih dalam membantu industri perbuatan, tetapi NIMP akan beri tumpuan terhadap isu kekurangan modal untuk SME. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua. Silakan Yang Berhormat Subang Pasu. Saya ingin bertanya soalan tambahan kepada Menteri. Pasaran semikonduktor E&E ataupun kita panggil chip, whatever. Akhir-akhir ini dan juga dijangka tidak akan menjadi a bit softening of the market. Jadi dia menurun ataupun kekal. Tetapi kalau kita lihat daripada segi trade balance Malaysia quarter 1, kita menurun banyak. Ini adalah sebabkan salah satunya ialah chip. Dan saya nak bertanya di sini, apakah langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk nak mitigate isu ini? Kerana kesannya amat besar kepada ekonomi dan peluang pekerjaan. Dan kita tahu ekspor E&E amat besar, 2022 594 bilion ringgit, 150 bilion meningkat daripada tahun 2020. Seterusnya, Tuan Di-Pertua, apakah pihak kerajaan akan menyediakan blueprint R&D, pendidikan dan pembangunan dan roadmap untuk membangun dan memajukan industri chip ini? Ini penting bagi Malaysia untuk mencipta dan membangunkan industri chip sendiri ataupun next generation, termasuk next generation memory and logic chips, supaya Malaysia terus kekal dan lebih berdaya saing di masa-masa akan datang. Seterusnya, apakah kesan, tadi mungkin dijawab tapi saya nak tanya juga, apakah kesan war chip, perang chip antara US dan China, dan apakah kesannya terhadap industri chip Malaysia dan pasaran chip bagi pengeluaran chip Malaysia? Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Kubang Pasu yang fasih dalam isu ini. Menurut Semiconductor Equipment and Material International, mereka menjangkakan walaupun ada yang katakan ada softening, tetapi menurut Semi yang saya sebutkan tadi, mereka menjangkakan pada tahun 2024 perbelanjaran peralatan fabrikasi chip global akan melonjak sebanyak 21% kepada USD 92 bilion ringgit. Sebenarnya kerana EV, terutama EV dan juga kegunaan chip dalam semua peralatan elektronik, maka jangkaan ialah dari segi jangka panjang sebenarnya semikonduktor atau chip akan berkembang lebih pesat. Adakah kesan chip war di antara dari segi geopolitik, adakah ia akan ada kesan terhadap negara kita? Memang ada, tetapi saya rasa seperti saya sebut tadi, kesannya buat setakat ni adalah positif untuk negara ni kerana mereka yang dulu melabur di negeri China,
dia beralih ke Malaysia dan juga ke rantau kita. So buat setakat ni kesannya saya boleh anggap secara positif lah, terutamanya untuk Malaysia dan Vietnam kerana peralihan atau diversification dari negeri China. Untuk jangka panjang, Malaysia tidak hanya buat setakat ni Malaysia dalam proses pemasangan pengajian dan juga pembungkusan ataupun assemble, packaging and testing. Tapi ini back end lah, back end. Memang kerajaan seperti Kubang Pasu, kerajaan pun harap dengan New Industrial Master Plan dan juga dengan pendekatan lain dan juga dengan keadaan geopolitik yang membawa lebih banyak pelaburan dalam industri chip ini, kita boleh pergi front end. Front end tidak semestinya fabrication, tidak semestinya fab, tetapi mungkin tertumpu terhadap IC design dan sektor-sektor lain. So ini adalah hasrat kita supaya kita bukan saja di back end, tetapi back end juga penting seperti apa yang saya kata tadi. Back end juga nilai dia masih tinggi dan dia industri chip kita sebahagian daripada dunia dan 7% daripada nilai jumlah sedunia. Terima kasih. Terima kasih Berhormat